ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan agar identiti belia yang baik jangan diruntuhkan. Sebaliknya, kekalkan identiti tersebut untuk mendapatkan keyakinan masyarakat. Tegas Baginda, keyakinan boleh luntur apabila identiti tidak dipelihara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, cabaran bersabit wabak pandemik telah menampilkan golongan belia sebagai sumber tenaga masyarakat dan negara. Belia tanpa mengenal letih mampu untuk menjadi sukarelawan yang berjasa. Inilah belia. Mereka layak untuk dicontohi dalam perkara menyumbangkan bakti kepada negara. Apabila diperlukan, biasanya mereka cepat-cepat tampil menyahut panggilan. Inilah sifat belia. Mereka akan tampil dengan semangat juang yang tinggi serta tenaga yang kental dan segar berbanding golongan-golongan lain. Ini tidak syak lagi adalah ciri istimewa belia itu. Beta berharap ciri ini biarlah kekal untuk mewarnai kehidupan belia, supaya mereka terus unggul, dihargai oleh semua peringkat. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan masyarakat cukup sensitif dengan belia. Justru para belia perlu insaf bahawa mereka adalah ibarat cermin masyarakat. Jangan runtuhkan identiti belia yang baik. Kekalkan identiti ini untuk mendapatkan keyakinan masyarakat terhadap mereka. Ingatlah, keyakinan boleh luntur apabila identiti tidak dipelihara. Masyarakat cukup sensitif dengan belia. Jika baik belia, maka masyarakat pun sangat teruja dan menyanjung mereka. Tetapi jika sebaliknya, masyarakat akan lari menjauhi diri daripada mereka. Contohnya, apabila belia misalnya terjebak menagih dadah, maka masyarakat dengan sendirinya akan berundur untuk melindungi diri daripada angkara dadah. Maka di sinilah para belia itu perlu insaf bahawa mereka adalah ibarat cermin masyarakat di mana baik atau buruknya keadaan dapat dilihat menerusi cermin ini. Beta telah melihat dari cermin ini suatu perkara yang menggembirakan, iaitu mengenai ekosistem keusahawanan belia dan program I-Usahawan yang sedang berkembang dengan baiknya semenjak ia dilancarkan pada sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-13 tahun 2018. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah bukti awal kejayaan ekosistem dan program I-Usahawan berhasil mengkhususkan sebanyak 35 kontrak dalam sektor tenaga, 19 daripadanya telah pun dianugerahkan kepada 24 pengusaha belia dengan anggaran nilai kontrak berjumlah RM29 juta. Dalam kalangan pengusaha belia titah Baginda, mereka juga telah berjaya untuk memberikan peluang pekerjaan kepada lebih kurang 300 orang anak tempatan. Semua ini menjadi petunjuk jelas bahawa para belia Brunei sudah mampu untuk mencapai dan mencatatkan kejayaan di peringkat yang tinggi. Pada hemat beta, program I-Usahawan ini
Elok juga dilaratkan ke dalam sektor bukan tenaga, terutama dalam sektor awam dan keseluruhan pelaburan yang dihasratkan. Di sini kita dapat memahami bahawa kedaya tahanan adalah kunci kejayaan belia. Di samping kualiti, kepribadian dan sikap tidak mahu mengalah dalam bersaing. Persaingan yang dimaksudkan di sini ialah bersaing bagi mencapai kecemerlangan duniawi dan ukhrawi. Untuk akhirnya bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan ini, beta tidak lupa mengucapkan syabas kepada semua gulungan belia di negara ini atas komitmen mereka sama-sama membangun dan memajukan negara. Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun ini ialah pengurniaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun 2020 dan 2021, Anugerah Belia Cemerlang, Anugerah Belia Berkhidmat, Anugerah Pemimpin Muda Belia dan Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan anugerah-anugerah tersebut. Tahun ini sambutan memberi fokus kepada teknologi digital, kesukarelawanan, keusahawanan dan kepimpinan dengan tema Belia Siaga Masa Depan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dalam sembah alu-aluan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menyembahkan mengenai dasar belia negara dan strategi 2020-2035 yang dilancarkan pada bulan Disember tahun lalu. Agenda pembangunan belia untuk dilaksanakan secara whole of nation demi merealisasikan belia Brunei yang benar-benar siaga masa depan. Dengan kerjasama yang padu yang kukuh, habis hamba kepada Tuan Patih amat yakin di sinilah landasan untuk memastikan belia Brunei akan terus melakar kejayaan di peringkat negara maupun global selaras dengan hasrat ke bawah di Tuan Patih. Taat kepada Allah, setia kepada Raja dan cinta kepada negara antara kandungan ikrar belia yang dikepelai oleh Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2 di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bacaan ikrar melibatkan 50 belia dari pelbagai bidang termasuk seorang belia kelainan upaya. Mendukung kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Semai rasa kasih sesama manusia, itulah cita-cita mulia. Kebawah Dulia Mahamulia seterusnya berkenan menyempurnakan pengurnian Anugerah Belia Kebangsaan 2020 dan 2021. Penerima Anugerah Belia Cemerlang tahun 2020 ialah Awang Adi Solehin bin Roslan, atlet wushu negara yang mengharumkan nama negara di Persada Antarabangsa dengan meraih pingat emas di Sukan SEA 2019 Filipina serta pelbagai kejohanan. Awang Adi Solehin menerima trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Anugerah Belia Berkhidmat tahun 2020 dikurniakan kepada Awang Haji Abdul Matin Bolkini bin Haji Ahmad, Timbalan Setia Usaha Agung Tertinggi Majlis Belia Brunei 2019-2020, Ketua Belia Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong dan pengasas tambang.bn. Awang Haji Abdul Matin Bolkini menerima trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Awang Haji Muhammad Luqman Al-Hakim bin Haji Hamdan menerima Anugerah Pemimpin Muda Belia tahun 2020. Pengasas dan pemimpin Al-Hufaz Management ini pernah menerima Country Star of the Year ASEAN Business Award ABA 2020. Penerima menerima trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Penerima Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia tahun 2020 ialah Big Begawan Projek. Pengurus projek Dayang Nur Hafizah binti Haji Rashid dianugerahkan Commonwealth Point of Light daripada Her Majesty Queen of Elizabeth II. Projek tersebut menerima trofi, sijil penghargaan dan geran galakan SEA-Grant RM3,500. Penerima Anugerah Belia Cemerlang tahun 2021 pula ialah Dayang Chong Chen Yi, Ketua Pegawai Eksekutif Memori BN Enterprise dan Ahli Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal 2017-2021. Dayang Chong Chen Yi menerima trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Wang Muhammad Syahmi bin Halim Shah, Pesuruhjaya Perhubungan Awam dan Penerbitan, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menerima Anugerah Belia Berkhidmat tahun 2021. Beliau menerima trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Anugerah Pemimpin Muda Belia tahun 2021 dikurniakan kepada Dayang Kuan Peyun, Pengerusi SID Brunei, Naib Pengerusi Brunei Amateur Dramatic Society dan Pegawai Pelajaran Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Beliau menerima sebuah trofi, kain tenunan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Penerima Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia tahun 2021 ialah program HIV Awareness for Peers and Youth, HAPPY. Projek yang dimulakan pada 2008 memberi impak besar kepada pembangunan belia, khususnya kesedaran mengenai HIV/AIDS. Projek tersebut menerima trofi, sijil penghargaan dan geran galakan SEA-Grant RM3,500. Anugerah Hari Belia Kebangsaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan negara terhadap sumbangan dan pergerakan belia di negara ini.
Pameran Hari Belia tahun ini mengetengahkan 4 kluster utama iaitu ekonomi digital, pertumbuhan ekonomi, perusahaan sosial dan pergerakan belia dan industri kreatif dan media. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut. Mengiringi Baginda, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Maling, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sabul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Pameran disokong oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Tenaga, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan aplikasi sukarelawan Mangalinga untuk memudah cara orang ramai terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melancarkan aplikasi sukarelawan Mangalinga. Pameran berkonsepkan informatif, engaging, interaktif and tech-savvy, mengetengahkan kejayaan serta impak daripada usaha yang dikendalikan oleh para belia. Sambutan tahun ini masih mengekalkan tema Belia Siaga Masa Depan yang menekankan pentingnya keseimbangan sebagai pewaris yang menjamin kedaulatan negara, bangsa pada masa akan datang. Juga menyertai pameran Belia Orang Kelainan Upaya di bawah Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya. Golongan belia di negara ini terus mengorak langkah ke hadapan dalam pelbagai bidang termasuk kesawanan dan kesukarelawanan.
Pameran juga mengetengahkan kemahiran para belia mengadaptasikan penggunaan teknologi baharu. Program-program pembangunan kapasiti, kemudahan prasarana dan bantuan fizikal antara usaha membangun belia di negara ini. Pengisytiharan 1 Ogos sebagai Hari Belia Kebangsaan adalah satu pengiktirafan negara terhadap kepentingan golongan belia dalam sama-sama memacu usaha membangun negara. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Sambutan Hari Belia Kebangsaan merupakan hari istimewa untuk menghargai para belia yang tidak pernah mengenal reti penat lelah untuk mencurahkan khidmat bakti kepada negara. Kita saksikan keceriaan dan kegembiraan golongan belia melalui sorotan peristiwa sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16. Laporan lain mengenai sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 akan dapat diikuti seketika nanti. 8 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam
menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 347 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaisri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 27 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan dengan 7 Ogos 2021 Masihi, 8 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 347 orang. 5 dari kes-kes terbaru ini iaitu kes 340 hingga kes 344 didapati mempunyai kaitan dengan salah sebuah pusat pemantauan di negara ini. Kelima-lima kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara dalam masa beberapa bulan kebelakangan. Kluster ini dipercayai berkemungkinan telah terdedah kepada salah seorang kes import yang tiba di negara Brunei Darussalam. Kes 340 ialah seorang perempuan berumur 37 tahun yang telah mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos 2021. Hasil siasatan juga telah mendapati kes ini telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Kes 341 ialah seorang perempuan berumur 24 tahun yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes ini juga telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Kes 342 ialah seorang perempuan berumur 23 tahun juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes ini pun juga telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Kes 343 ialah seorang perempuan berumur 37 tahun yang telah mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos selama 2 hari. Kes ini baru menerima 1 dos suntikan vaksin COVID-19. Kes 344 pula ialah seorang lelaki berumur 25 tahun yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 345 ialah seorang lelaki berumur 54 tahun yang tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kes ini mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos 2021. Kes 346 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun yang tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan. Kes ini mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 2 Ogos 2021. Kes 347 ialah seorang lelaki berumur 37 tahun yang tiba ke negara ini pada 30 Julai daripada Timur Tengah melalui Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-874. Kes ini mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos 2021. Hasil siasatan juga telah mendapati kes ini telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Pengesalan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak-kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Menteri Kesihatan juga menjelaskan dengan pengesanan kes-kes terbaru itu, 7 kes jangkitan tempatan telah dikesan di negara Brunei Darussalam dengan sumber jangkitan bagi 2 daripada kes-kes ini belum dapat dikenal pasti. Menurut Menteri Kesihatan lagi, 2 kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang telah disahkan sembuh ialah 294 orang. Ini bermakna jumlah kes aktif yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini ialah 50 orang. Seramai 619 orang sedang menjalani pengasingan mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 23,314 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 304 sampel telah diuji bagi SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020
kepada 155,845 ujian. Berikutan dengan pengesanan kes-kes terbaru ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai bahawa walaupun mereka telah menerima suntikan vaksin COVID-19, masih berkemungkinan dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2. Tetapi pada kebiasaannya, jangkitan tersebut hanya akan menyebabkan kesan jangkitan yang ringan sahaja. Suntikan vaksin COVID-19 masih merupakan langkah yang paling berkesan bagi mencegah kesan jangkitan tersebut. Orang ramai yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, terutamanya mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas dan pengidap penyakit kronik adalah dinasihatkan untuk menempah slot suntikan dengan seberapa segera. Sementara itu, walk-in atau slot suntikan tanpa tempahan di pusat-pusat suntikan hanya akan diberikan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas atau orang-orang kurang upaya sahaja. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa langkah-langkah pengawalan di negara Brunei Darussalam adalah diperketatkan semula selama 2 minggu bermula serta-merta. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan adalah diperketatkan semula selama 2 minggu bermula serta-merta seperti berikut. Perkumpulan ramai dihadkan kepada 30 orang sahaja. Masjid-masjid, balai-balai ibadat, surau-surau dan tempat-tempat ibadat yang lain akan ditutup. Sekolah-sekolah, institusi pengajian lain, kelas tuition, kelas muzik dan kelas keperluan khas akan memulakan sistem pembelajaran secara online. Restoran dan premis makanan yang lain termasuk gerai hanya dibenarkan menjual makanan secara takeaway atau delivery sahaja. Dine-in adalah tidak dibenarkan. Gyms, fitness centers, fasilitas sukan indoor dan outdoor, leisure centers, panggung wayang, internet cafe, taman permainan kanak-kanak, sekolah memandu, muzium, perpustakaan, galeri, salon kecantikan dan kedai gunting rambut ditutup. Syarikat-syarikat dan pejabat-pejabat untuk melaksanakan business continuity plan masing-masing, termasuk mempertimbangkan kaedah work from home, hanya petugas-petugas penting ataupun essential workers sahaja dibenarkan bertugas di pejabat. Premis-premis lain termasuk pasar, tamu, pasar raya, premis perniagaan runcit dan barang keperluan harian dibenarkan beroperasi dengan melaksanakan langkah-langkah penjarakan fizikal. Majlis-majlis keramaian hendaklah ditangguhkan. Sementara itu, dalam menenangi kekhawatiran mengenai penularan varian Delta di seluruh dunia, termasuk di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perubahan garis panduan pemakaian sungkup muka seperti berikut. Sungkup muka hendaklah dipakai pada setiap masa, terutama sekali berada di dalam bangunan atau ketika berada di tempat yang sesak, sama ada di dalam atau luar bangunan. Pemakaian sungkup muka hendaklah menutup hidung dan mulut si pemakai. Arahan pemakaian sungkup muka ini adalah dikenakan kepada semua individu ke atas tanpa mengira status vaksinasi masing-masing. Menteri Kesihatan turut menasihatkan orang ramai agar melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, penjarakan fizikal dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian jika merasa kurang sihat. Untuk mengurangkan risiko penularan jangkitan khususnya di kemudahan-kemudahan kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa langkah-langkah pengawalan akan diperketatkan seperti berikut. Pemeriksaan kesihatan akan dilaksanakan di pintu-pintu masuk ke atas sesiapa yang datang kemudahan kesihatan kerajaan. Pelawat hanya dibenarkan melawat pesakit di hospital semasa waktu melawat yang telah ditetapkan. Hanya 2 orang pelawat saja dibenarkan melawat setiap pesakit pada satu masa. Kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan untuk melawat pesakit di hospital. Sesiapa yang merasa kurang sihat adalah tidak dibenarkan untuk melawat pesakit di hospital.
Beberapa perkhidmatan di kemudahan-kemudahan kesihatan berkemungkinan akan dihadkan buat sementara ini. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari mana-mana premis. Pengurus-pengurus premis perniagaan adalah juga diingatkan untuk memaparkan kod QR dan membuat pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu masuk premis. Penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas kod QR ini adalah penting bagi membantu Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan. Oleh itu, orang ramai adalah dikehendaki untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth semasa berada di tempat-tempat awam. Sementara itu, orang ramai yang mengetahui mengenai sesiapa yang membuat perjalanan menyeberang sempadan secara haram adalah dinasihatkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berkuasa seperti pasukan polis Diraja Brunei dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan seberapa segera. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan juga ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak menyebarkan maklumat yang palsu atau mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media sosial yang lain seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook tanpa memastikan kesahihannya. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Menteri Kesihatan dalam sesi soal jawab juga menjawab persoalan mengenai akan adakah sebarang perubahan tentang program vaksinasi negara. Dengan adanya community spread ini adalah lebih penting dan lebih ditekankan lagi vaccination to be done, terutama sekali bagi warga emas atau yang berisiko tinggi. So it's even more important at this time to have yourself vaccinated. Yang berhormat Menteri Kesihatan juga berkata, setakat ini tidak ada sebarang virus varian Delta dikesan dan contoh yang telah dihantar keluar negara akan diperoleh dalam masa 2 minggu terdekat. Oleh itu tambahnya, tempoh langkah pengawalan yang diperketatkan semula selama 2 minggu bermula serta-merta adalah untuk menyiasat lebih lanjut termasuk dalam pengesanan kontak. And as you mentioned, we'll review the situation nearer the 2 weeks. Isu penyeberangan sempadan akan dipantau oleh agensi-agensi yang terlibat ini di pos-pos kawalan. Itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. We are monitoring the agencies. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata sedang memantau agensi-agensi terlibat dalam pemantau di pos-pos kawalan. Yang Berhormat juga menyatakan ini juga satu peluang untuk meminta orang ramai jika mereka mengetahui sesiapa yang telah menyeberangi sempadan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua berkata agensi-agensi keselamatan di negara ini mengukuhkan lagi kawalan di sempadan termasuk penyeberangan tanpa izin ke arah memastikan agensi-agensi keselamatan negara dapat menanganinya. Mengenai langkah-langkah yang akan diambil bagi membantu para peniaga di negara ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua berkata langkah yang dibuat kali ini tidak begitu ketat seperti tahun lalu. Tambah Yang Berhormat, pihak kerajaan kali ini lebih bersedia berbanding tahun lalu seperti melaksanakan program vaksinasi dan pelaksanaan pengesanan kontak. Begitu juga pelaksanaan langkah-langkah asas di tempat awam seperti penjarakan sosial, mengambil suhu badan dan sebagainya. Bersempena Konvensyen Belia Brunei Young Professionals Network Brunei dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan Youth Town Hall Brunei edisi ketiga. Lebih 600 peserta daripada pelbagai latar belakang termasuk sektor awam dan swasta, NGO, institusi pendidikan menyertai acara tersebut yang diadakan petang tadi
di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bertemakan Future Ready Scaling New Height, forum memberi peluang kepada para belia untuk berinteraksi dengan panel jemputan. Yang berhormat Pihin Dato' Lelau Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Peruka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, antara lain mengongsikan beberapa perubahan dan pembangunan kementeriannya dalam melaksanakan peranannya sejajar dengan kepimpinan berkesan yang mengetahui pasukan pertahanan yang stabil dan berkesan sebagai persediaan menghadapi sebarang ancaman. Terdahulu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Aung Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyentuh mengenai peranan kementeriannya dalam sektor pembangunan dan pertanian menjadi satu sumbangan bermakna dalam ekonomi negara selain menjana peluang-peluang pekerjaan. Sementara Yang Berhormat Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengerusi Majlis Penasihan Perniagaan ASEAN 2021 berkata mengenai bagaimana negara Brunei Darussalam membentuk belia menjadi berpengetahuan dan keusahawanan. Juga hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Aung Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulung Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan, satu forum bertajuk Kesihatan Mental dan Cara Hidup Sihat telah dibentangkan petang tadi. Forum dibentangkan oleh Dayang Nasya binti Abdullah, Clinical Psychologist dari Clarity Sdn Bhd dan Awang Farizal bin Ali, Pembantu Kaunselor Jabatan Penjara. Forum membincangkan mengenai faktor yang mempengaruhi kesihatan mental, stigma yang berlaku di kalangan masyarakat berkaitan kesihatan mental, kepentingan bagi menjaga kesihatan mental dalam kehidupan sekarang dan penjagaan kesihatan mental. Dalam mendepani isu-isu seperti yang terjadi di Palestin, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui program keagamaan belia, Pusat Dakwah Islamiyah dengan kerjasama beberapa pertubuhan belia mengungkayahkan program Brunei Peduli Palestin 2.0. Pelancaran program berlangsung petang tadi di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Salambigar. Pelancarannya dirasmikan oleh Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program selama 2 hari ini sebagai tanda solidariti kepada saudara-saudara di Palestin yang juga merupakan kesinambungan dari Brunei Peduli Palestin 1.0 pada tahun 2019. Pengerusi bersama program tersebut menyatakan antara pengisian program termasuk forum, pameran Palestine Tunnel, menulis khat, face painting dan jualan amal. Agar program Brunei Peduli Palestin ini mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang ramai, di mana kami bersama-sama mengajak kepada semua untuk hadir ke program Brunei Peduli Palestin ini untuk menjayakan dan meramaikan di sambil mengumpulkan dana bagi tabung kemanusiaan Palestin 2021. Fakulti Pertanian dengan kerjasama Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa hari ini menganjurkan bengkel Agritong mengenai teknik penternakan bersepadu udang galah. Bengkel diadakan di Yunisa. Bengkel secara maya itu disampaikan oleh pensyarah daripada Profesor Dr. Ahmad Jalal Khan Chaudhuri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Antara yang dibincangkan, pemahaman mengenai biologi dan ekologi udang galah dan teknik mengendalikan udang galah dalam polikultur dan monokultur. Pada sebelah petang tadi, para peserta mengadakan lawatan ke Halif Aquaculture Sdn Bhd di Kampung Mentiri
bagi meninjau penterunakan udang galah segar. Semasa lawatan, para peserta antaranya didedahkan dengan teknik memberi makanan dan mempelajari kaedah yang menyumbang kepada peningkatan pengeluaran dan pendapatan. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 75 kali khatam bagi Muslimah-Muslimah Masjid Daerah Tutong. Majlis yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah. Majlis antara lain bertujuan menerapkan dan menggalakkan pembacaan Al-Quran khususnya di kalangan para muslimah melalui kelas-kelas bimbingan yang diadakan di masjid-masjid.